Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizan, Dr. Nohayati Rusti, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 39 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 4,210 kes, iaitu bersamaan dengan 69.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 69 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,071 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,758 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 69 kes baru yang dilaporkan hari ini, iaitu 12 kes adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 57 kes. Sehingga kini seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 14 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, Duka Cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 103 kes, iaitu bersamaan dengan 1.69% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-103 iaitu kes 5,441 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit parah. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 4,818. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 14 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 April 2020 jam 4 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sempena Hari Pekerja pada hari ini iaitu 1 Mei 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja di Malaysia, khususnya semua petugas-petugas perubatan dan kesihatan, terutamanya mereka daripada barisan hadapan sama ada sektor kerajaan, swasta, sukarelawan dan juga bukan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Begitu juga petugas-petugas di belakang tabir yang sememangnya memainkan peranan yang penting sebagai tulang belakang dalam memastikan kesiapsiagaan dan kelancaran respon di lampangan. Kementerian Kesihatan Malaysia turut mengambil kesempatan ini untuk menghargai semua petugas daripada pelbagai agensi yang telah bekerja keras terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu Kementerian Kesihatan Malaysia menangani penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Sesungguhnya kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama. Pandemik COVID-19 ini telah menyaksikan kesatuan semua rakyat Malaysia, pelbagai sektor dan juga agensi dalam memainkan peranan masing-masing untuk sama-sama membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Pada hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kini Malaysia akan membuka semula beberapa sektor ekonomi secara berhati-hati dan terkawal, tertakluk kepada syarat-syarat dan standard operating procedure yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kementerian Kesihatan menyambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menekankan mengenai pematuhan kepada SOP yang ditetapkan, iaitu antara lain termasuklah yang pertama, amalan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Yang kedua, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan sanitizer.
Yang ketiga, menggunakan topeng muka dan hidung. Yang keempat, saringan kesihatan di pintu masuk premis. Yang kelima, keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan OKU. Yang keenam, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Yang ketujuh, bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial. Dan yang ke-8, menggalakkan transaksi secara atas talian. Dan yang ke-9, melaporkan segera kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga menekankan bahawa perhimpunan ramai dan aktiviti yang mendedahkan orang ramai kepada risiko jangkitan wabak COVID-19 adalah masih tidak dibenarkan. Semua majikan dan warga pekerja adalah dinasihatkan untuk membiasakan dan mempraktikkan norma baru dalam kehidupan dan cara kerja bagi memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat terus dibendung. Ini adalah amat penting sekali agar semua usaha yang telah dijalankan selama ini akan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 adalah terus berkesan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau kejadian jangkitan COVID-19 di Malaysia dan penduduk Malaysia dinasihatkan untuk kekal duduk di rumah dan hanya keluar rumah untuk urusan-urusan yang perlu sahaja. Teruskan amalkan kebersihan yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan air dan sabun dan amalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Ini penting dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19 dalam masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, saya ingin memaklumkan laporan kluster COVID-19 di Malaysia sehingga 1 Mei 2020. Lokaliti Menara Plaza City 1 tiada pertambahan kes baru, kekal dengan jumlah kes positif 55 yang mana melibatkan bukan warga negara 41 kes dengan 1 kes kematian bukan warga negara. Lokaliti Selangor Mansion juga tiada kes baru yang dilaporkan dan jumlah kes positif kekal 168 kes dan bukan warga negara ialah 151 kes. Lokaliti Malayan Mansion juga tiada kes baru dilaporkan, kekal 12 kes dan 10 kes ialah bukan warga negara. Lokaliti Kampung Sungai Lui tiada tambahan kes, kekal 158 kes. Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 86 kes yang mana 19 adalah di luar kawasan PKPD. Dan bukan warga negara terlibat adalah 62 dengan 1 kematian bukan warga negara. Lokaliti Selayang Baru ada pertambahan 17 kes baru menjadikan jumlah 28 kes di mana melibatkan bukan warga negara sebanyak 14 kes. Laporan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, setakat ini bilangan sampel yang diambil adalah 33,803 kes. Dan bilangan kes yang positif ialah 2,179 kes, pertambahan 4 kes dibandingkan dengan semalam. Ia melibatkan 5 generasi. Ingin dimaklumkan juga daripada 322 sekolah tahfiz dan madrasah telah dikenal pasti 15,423 pelajar, guru dan kaki tangan. Pun begitu, 7,611 telah disaring dan diuji, iaitu lebih kurang 49%. Mereka yang positif adalah 373 kes bersamaan dengan 4.9%. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia.
iaitu yang pertama, kluster Pasentran ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes adalah 169. Kluster Pasar Coket ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 12 kes. Kluster Persidangan Gereja tiada pertambahan. Kluster Majlis Perkahwinan Bandar Baru tiada pertambahan. Kluster Sedayan tiada pertambahan. Lain-lain kluster juga tiada pertambahan kes. Laporan warga negara Malaysia yang pulang ke negara adalah pertambahan 12 kes, iaitu menjadikan jumlah 263 kes. Jumlah mereka yang dikuarantin sejak 3 April adalah 25,031 dan jumlah mereka yang telah selesai kuarantin untuk tempoh 14 hari ialah 11,119 dan 12 kes adalah pertambahan untuk hari ini menjadikan jumlah 263 kes, iaitu kes import. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian makmal, iaitu kapasiti harian makmal kita ialah 16,635 sampel yang dapat dilaksanakan dalam tempoh sehari. Dan kita telah laksanakan semalam 14,544 sampel, iaitu 87% pada kapasiti sebenarnya.